Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kejutan kepada seluruh rakyat Malaysia, keadaan terkini kesihatan bekas Perdana Menteri Malaysia, Pak Lah, yang dulunya amat dikenali kerana beliau adalah seorang yang cukup humble dan selalu humble. Okey, jadi terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada gambar terbaru juga yang telah dikongsikan, keadaan gambar terbaru Pak Lah ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri dikongsikan di sini. Gambar dia yang memang bagi saya agak menyedihkan kerana beliau dulunya seorang yang sihat, tapi kerana usia yang semakin lanjut nampaknya beliau juga dalam keadaan yang agak sukar sekarang dan perlu untuk kita doakan bersama, semoga beliau tetap dalam keadaan yang baik. Bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar telah pun berkongsi kepada orang ramai untuk meminta orang ramai mendoakan bapa mertuanya yang juga adalah bekas Perdana Menteri, iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi, yang kesihatannya kini semakin merosot. Khairy Jamaluddin berkata, Pak Lah Abdullah Ahmad Badawi, atau lebih mesra dikenali dengan Pak Lah itu, nampak sihat namun pemikiran dan memorinya kini semakin lemah. Ada soalan yang saya nampak dan ingin mengetahui mengenai perkembangan terkini Pak Lah. Jadi katanya tubuh badannya nampak sihat, Alhamdulillah. Tapi dari segi fungsi mindanya, katanya tahapnya semakin merosot dan berada pada tahap advance, kata Khairy Jamaluddin. Jadi katanya saya ingin memohon kepada orang ramai untuk bersama-sama dapat mendoakan kesihatan dan kesejahteraannya. Katanya menerusi satu podcast Keluar Sekejap, kes yang telah dikendalikan bersama dengan bekas Ketua Penerangan UMNO Syaril Sufian Hamdan. Terdahulu bekas Ketua Pemuda UMNO itu ketika menjadi Menteri Kesihatan telah mendedahkan mengenai penyakit demensia yang dihadapi oleh Pak Lah. Katanya Pak Lah mula menunjukkan tanda kemerosotan kognitif atau dikenali sebagai cognitive impairment sejak 2009 selepas beliau bersara daripada jawatan Perdana Menteri. Menurut Khairy Jamaluddin, pada ketika itu beliau bertanyakan pandangan keluarga mentuanya sama ada boleh berkongsi mengenai kesihatan Pak Lah kepada umum. Katanya, kerana bagi saya penting untuk kita berikan perhatian dan tumpuan kepada penyakit demensia atau kognitif ini, sebab kini semakin ramai orang tua menghidapi penyakit demensia ini. Jadi saya ingin memaklumkan, katanya, saya memaklumkan sebelum ini bahawa Pak Lah menghidap demensia. Walaupun tubuh badannya sihat, tetapi penyakit ini memberi kesan kepada pemikiran beliau. Tahap memori dan ingatannya tiada, katanya. Diterbitkan melalui dapat sumber daripada Cosmo Online, diterbitkan semula di cosmo.com.my. Kita mendoakan Pak Lah kesejahteraannya, dan pada usianya yang semakin lanjut ini kita berdoa semoga beliau tetap kuat, teguh, dan kita menghormati beliau, tetap mengenang jasa beliau sebagai bekas Perdana Menteri. Ya, kami di daerah saya memang sangat gembira dengan Pak Lah ketika beliau jadi Perdana Menteri, kerana beliau adalah Perdana Menteri yang pertama yang boleh sampai ke tempat kami, di mana di sangat-sangat luar bandar, tapi beliau tetap sampai. Terima kasih diucapkan. Saya ingin mendoakan juga supaya Pak Lah dan keluarga sentiasa dalam keadaan yang baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Anwar sekali lagi telah mengeluarkan kenyataan yang pasti akan membuatkan ramai kaki sakau di dunia, di Malaysia ini, yang semakin hari semakin meroyan, semakin panas, dan mungkin juga akan menjadi sukar untuk tidur. Anwar sekali lagi mengulang sekali lagi Anwar mengulang cabaran
dengan berkata, mana kamu dapat harta berbilion? Wow, di mana kamu dapat harta berbilion? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi cabarannya kepada seorang pemimpin politik Melayu supaya mendedahkan semua harta pribadi dan aset milik keluarganya. Tanpa menyebut nama, Anwar sekali lagi mengulangi cabaran itu ketika berucap di Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri, Anjuran Kerajaan Negeri Sembilan, Malaysia dan Malaysia Madani di Majlis Bandaraya Seremban pada hari ini. Katanya, harta kamu yang berbilion, anak ada pesawat, ada kapal, ada bank di luar negara. Jual itu semua, bawa balik dan berikan kepada orang Melayu di Malaysia ini. Baru betul jadi pejuang. Itu belum dijawab. Saya minta mereka jawab. Berapa bilion dia ada? Mana dia dapat wang itu? Pulangkan balik kepada orang Melayu di Malaysia. Katanya tanpa menyebut nama bekas Perdana Menteri itu. Pada 3 Mei yang lalu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Atuk, yang sekarang ini sudah tua, 98 tahun sudah, telah memfailkan saman berjumlah 150 juta ringgit Malaysia terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dakwaannya bahawa dia mengumpul kekayaan pribadi ketika berkuasa. Mahathir meneruskan tindakan undang-undang itu selepas Anwar tidak mematuhi surat tuntutan agar membuat permohonan maaf terhadapnya berhubung dakwaan yang dibuat semasa ucapan dasar di Kongres Nasional Khas PKR 2023 pada 18 Mac yang lalu. Dr. Mahathir berkata kenyataan Anwar dalam ucapannya itu membawa maksud dia membolot harta untuk keluarga dan kehilangan harta. Aset atau saham orang Melayu adalah berkaitan dengan harta, aset atau saham milik keluarganya. Terdahulu, Anwar Ibrahim telah menepis dakwaan pembangkang bahawa kerajaan yang ditadbirnya pada hari ini tidak menjaga kepentingan dan hak orang Melayu. Katanya kerajaan ini akan terus mempertahankan hak dan kepentingan orang Melayu. Apa saya khianat untuk orang Melayu? Bahasa Melayu, hak keistimewaan orang Melayu, projek untuk Melayu kami pertahankan, dan projek sedia ada iaitu Jana Wibawa untuk orang Melayu. Kami ambil tindakan sebab apa? Ia projek orang Melayu tapi diberikan kepada orang Cina. Projek Melayu tapi mereka sakau duit. Ada tokoh-tokoh Melayu, Tun, Tan Sri yang kaya-kaya raya, heboh mahu jaga Melayu. Mereka kata Anwar sudah tidak boleh diharap. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh pakai, tidak boleh jaga Melayu. Saya mau tanya mereka, apa yang kami serah? 6 bulan kami pegang jawatan, saya beri apa? Itu saya katakan tata kelola. Jaga wang negara, jangan sakau, jangan ambil wang itu penting. Sebab kalau ambil projek jadi kurang. Rakyat tidak dapat habuan. Salah kami apa? 6 bulan saya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, menteri-menteri lain, semua berikan arahan. Keluar tender, jangan ambil apa-apa komisen. Tidak ada tanah, saham yang diambil, katanya lagi. Turut hadir pada timbalan Perdana Menteri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun. Ini tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.